Siapa-siapa nak baca doa, tolong bacakan doa. Nabil, boleh Nabil? Nabil je lah. Orang lain tak ada, ketua tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Right. Okay, so today I'm going to give another one example on equilibriums of rigid body. So we try to understand, okay, because today I'm going to give you a complicated sikit lah, complicated question compared to the last that we discussed last week. Okay, so try to follow sebab last week I think the support reaction that we discussed, kita baru tengok pin, memang pin banyak, and then kita ada cable, kita ada tengok support reaction of cable. Apa lagi minggu lepas that we apa dia saya? Roller. Tak dengar. Roller. Roller lagi. Okay, apa lagi? Roller, pin, kabel. Kita baru tengok tu. Ada apa lagi smooth contacting surface. Okay, right. So untuk hari ni saya bagi ada satu benda lain lagi lah. Kita tengok support reaction lain pula. Okay, saya mungkin tak boleh bagi ke semuanya, but I try my best to give something that you can afterwards you can do by your own lah. Saya cuba bagi bagi example tu yang kalau lepas kamu buat ni mungkin boleh buat benda-benda lain lah. Okay, so sekarang ni right, we have right, kita ada, so we have a band road. Okay, I'm going to minimize this slide. Okay, so the picture is clear enough, right? It's clear enough for you to see all the value. So we have a band road is supported by a smooth surface at B and a fixed collar at A. So kita ada benda baru yang kita tengok dah dekat sini. Kita ada fixed collar. Okay, smooth surface we know, right? Now, okay, you draw the FBD for the band road, okay, and then determine the horizontal and vertical component of reaction at A and B. Okay, so kalau dia kata dia nak FBD for the band road, so band road tu sajalah yang kamu lukis. Okay, kita ada dekat sini a fixed collar. Okay, at the same time try to remember, masa saya nak lukis FBD ni, at the same time try to remember how many reaction force that you have for fixed collar. Kita nak letak apa? Kalau smooth contacting surface, okay, a smooth contacting surface, apa dia? Kita nak buat macam mana ni untuk smooth contacting surface? How many reaction that we can put? Berapa banyak reaction force yang kita perlu letak? Ayo. 2. Cepat fikir. Siapa-siapa yang ada ni bagi saya jawapan. Kat B kita nak letak how many reaction force dia, support reaction dia. Untuk A berapa banyak?
Okay, kita ada 100 Newton. Cepat, sementara saya lukis all I put all the dimension and also the, kita nak letak berapa ni? Madam, Ya. Madam, Hana nak masuk. Oh, lama. Dah. Lambat. Okay. Alright, how many saya tak mau buat A dulu sebab A tu fixed color. Kita tak pernah jumpa lagi. Tapi smooth surface we have seen in previous question. So dekat Smooth surface tu kita buat satu force. Okay, nak buat satu force. Nak buat macam mana? Nak buat dia vertically, straight or horizontally ke, or do you have a certain angle and apa yang kamu nak letak macam mana tu? Vertical. Ada sudut-sudut tertentu ke apa ke? Okay, with this line, force tu nak letak macam mana? Ada certain angle ke ataupun vertically saja? Straight ataupun horizontally? Vertically saja. Macam ni lah. Macam ni. Is this the one that you want to put? Okay, ada lain-lain nak try? Putri, Ashraf, Nabil, Hana. Siapa nak try? Rashid kata buat macam ni. Betul ke Rashid nak macam ni kan? Okay. Ada tak yang disagree? Smooth surface Nabil? Saya rasa perpendicular to the plane. Perpendicular to Ashraf. Macam mana? Macam ni? 90 degree kat situ. Okay. 90 degree. So Saya rasa. Memang yang you rasa tu betul. Okay, yang you rasa tu betul lah. So supposedly we have to draw the saya betulkan lah. Kita kena draw support reaction dia at smooth contacting surface. Remember, it should be perpendicular at the point of contact. So kita buatlah dia punya arrow dia tu. Ni 90 lah ni. 90. Buruknya. Okay. 90. Tapi yang 90 ni apalah buruk sangat saya punya ni. Yang 90 ni kita cuma nak draw. We just want to draw the reaction, the support reaction. But later on when we do the calculation, kita kena tengoklah our X and Y orientation kita macam mana. So sini macam ni 90. Okay, kalau kita nak selesaikan if you are, I think using the common orientation Y dan X macam ni, dia lebih mudah lah berbanding kalau kamu nak buat sengit ke apa ke. Jadi kalau you dah buat macam ni, so maksudnya dekat B ni when you do the calculation for NB, there will be X and Y component. Sebab kita punya orientation kita ambil Y is vertically straight. Okay, upward positive Y and X is horizontally. So jadi yang ini pun nanti akan separate lah. But the first thing when you draw the support reaction for smooth contacting surface, the rule is you must make sure that it is 90 degree at the point of contact surface lah. So kat sini 90. Okay, nanti kita akan letak lah. Kita akan letak sudut dia dulu. Kita akan letaklah sudut dia.
Okay. So kalau kata tak apa, nanti kita buat dulu support lepas tu baru kita letak sudut dia. Saya rasa ada satu lagi missing ada missing lagi information yang saya tak letak kat sini. Which is the couple moment lah. Couple moment. Apa couple moment dia? 20 Newton meter. So 20 Newton meter. 20 Newton meter. Be careful ya. Okay, tengok yang ni Newton meter. Kalau dia pakai yang lain, all the dimension yang lain, kalau remaining dimension yang lain dia pakai millimeter dan lebih mudah kamu convert je lah kepada meter kan. Right, sebab ini dia pakai meter. Okay, this one should be 0.3. Okay, 0.3. Now, so for NB it is settled. For collar at A. Collar at A, it is stated fixed collar because we have pin connected and fixed collar. Kita ada dua collar, two types of collar. One is pin connected, the other one is fixed. So macam mana you nak identify fixed ni, kamu tengok dia terus smooth, dia terus sambung terus dengan this one lah. Jadi kita nak letak apa kalau fixed collar ni? Try to refer back the support reaction given from Irsalina. Kita tengok balik. Sunyi sepi. Kena buat sama macam tadi, 90 degree. 90 degree ke mana? 90 degree. Maksudnya macam mana? Adakah straight? Allahu Akbar. Straight macam ni? 90 degree macam ni? Ataupun bukan? 90 degree sama dengan dia punya apa tu? Palang. Palang ni. Okay, maksudnya sekarang ni kamu tengok ni lah. Kalau you tak nak lukis benda ni pun tak ada masalah. Kalau saya buang je, saya gantikan satu line je. Tak ada isu lah. Okay, jadi we just put, okay, inilah. Kalau nak nampak lagi senang adalah you just buat je palang dekat you punya part ni. Okay, kita buat line dia, just line, lagi senang nak nampak. Okay, macam ni. So we put 90. Okay, ni 90 lah ni, 90. So afterwards you don't have to put the 90 degree ni sebab kita dah tahulah ini sudut 90. So tak payah letak dalam gambar kamu pun tak apa, because lagi banyak benda kamu letak nanti dia macam serabut kamu punya FPD. Okay, kita just put important but yet it is simple lah, concise punya information. Okay, so lepas ni, alright, cukup ke fixed collar ni, cukup dah ke? We have one reaction force. Ada lain tak? Ke cukup? Cukup dah? Rasa je cukup dah. Rasa macam cukup dah? Nabil, senyap. Nabil dah baca doa, lepas tu dia pergi mana? Ada lain tak? Ada yang agree with Rashid that is it enough to put only one reaction for fixed collar? Remember, if you don't draw the FBD correctly, it means you're going to write inaccurate equations. So you have to be careful. Tak ada apa-apa, sama je ke? Ada moment. Yes, ada moment. Kenapa ada moment? Moment. Kenapa ada moment? How do you Sebab dia yes, sebab dia apa? How do you know that we have to dia bergerak ke bawah. No, because okay, bila fix that means kita memang tak nak dia berpusing ke bergerak ke apa ke. So memang nak fix, memang kita highlight kan, memang fix betul-betul lah. So
we put moment. Moment ni kau suka hati kamu lah because we just assume kan. So kita assume dululah dia nak clockwise ke counterclockwise ke, katalah you nak counterclockwise. Kita belasah je lah dulu, okay. So counterclockwise. Nak letak apa? Okay. Kalau hanya ada satu saja fixed collar, it's better you just put saja M kat sini lah. Right? Kalau nak letak MA boleh, tapi nanti saya takut kamu confuse. So letak M sahaja. Okay. Now, ni baru, okay. Kira hampir settle lah. Kita dah ada FBD, but because when you use the orientation Y and X will be like this. So NB will have component X and component Y. You need to find the angle, and NA also have component Y and also component X. Kena ada. Jadi kita kena tahulah. Dalam soalan ini dia tak pakai angle. Dia bagi 12, 5, 13, 3, 4, 5. So if you are uncomfortable with this one, you nak tukar dulu kepada angle, it's up to you. Kalau you nak terus guna pun tak ada masalah. For example, okay, kalau kata kat sini, okay, kita tahu yang ini dia bagi berapa. So sini 5, 12, 13. Jadi kita tahu angle kat sini adalah we can find from tangent 5/12. Okay. Jadi angle kat sini sama je macam yang kita buat dulu. Ini kita tahulah angle kat sini adalah sama. Jadi kita kena macam mana saya nak buat segitiga dia ni. Jadi kita nak letak berapa ni? Kalau dia punya kita nak letak berapa ni? Kalau dia punya tinggi, lebar, tinggi dia nak letak berapa? Nak letak berapa? 5. 12. Sini 5, kalau sini 5 kurang tepat, sini adalah 12, ini adalah 5. Sebab kita cari sudut dekat sini kita pakai tangent 5, 12. Jadi sudut dekat sini theta ni is equal to this one lah, theta. So 5, 12 jugalah. So 13. Okay, kalau you are uncomfortable with that, tak apa, tukar je lah. But kalau you dah okay, macam ni nampak terus lagi bagus, lagi senang. Tak payah banyak kerja lah nak tukar kepada angle. Bila lagi banyak step that you do, it means you have tendency to do more careless mistake. So you have to be careful on that. So 5, 12, 13 settle kat sini. Nanti kita boleh buat lah komponen X dia 5/13. Komponen Y dia nanti kita akan pakai 12/13 lah, settle. And the same thing goes to NA. So NA, kalau kamu tengok NA ni, kita nak letak berapa? Okay. Kalau saya nak letak, ni nak letak berapa, ni nak letak berapa? Tengok sebab sekarang ni angle kat sini adalah sama angle dekat sini. Jadi kita kata kita nak cari apa? Kita nak cari tangent 4, 3. So 4 mestilah yang mana? Dekat vertical ke ataupun yang horizontal? 4/3. Horizontal. Mana? Horizontal. Horizontal berapa? 4. Betul. 3. Ini benda simple, tapi bila kita buat careless mistake, dia akan influence your calculation. So it is very kata sadly lah, you have draw the FBD, you know that for NA must have for point A must have a moment, must have NA, for smooth dah betul dah buat macam tu, tiba-tiba you just salah angle sahaja. Kesian lah, macam sedih lah sebab angle dia salah. Tapi again lah, you can always double check back. Kalau you tak confident, then you can always double check. You just convert dulu kepada angle, cari angle dekat sini and then dekat sini. Problem dia kalau kamu tak tahu,
For inclined plane, problem dia kalau kamu tak tahu, for inclined plane angle kat sini adalah sama dengan yang ini. Kadang-kadang ataupun kadang-kadang kita tercareless. Benda-benda tu you have to be careful. Right? Bukan tak faham konsepnya, FPD dah settle dah. Okay. So sekarang inilah you punya the complete FPD. Okay. Now you nak start kat mana? Nak pakai reaction apa untuk selesaikan masalah ini? Ini dia complicated berbanding yang lepas lah. Okay. Kita nak pakai, kita nak cari apa dulu? Sebab dia nak suruh cari horizontal and vertical component of reaction at A and B. Dan juga saya tambah kat sini kena cari moment lah. Tambah juga. And moment dekat A lah. Yang ni M ni. Ataupun dia boleh kata, ataupun to be safe dia mungkin sepatutnya soalan ini mungkin dia kata determine the reaction at A and B. Dia tak pakai vertical lah. Okay, saya buat kalau saya nak takpelah, saya nak okay, soalan ni tadi kalau saya letak moment tu kamu dah tahu dah, fixed color tu ada moment. Itu kira maksudnya dia baik hati lah, dia bagi macam tu. Tapi kalau dia tak nak macam tolong kamu, dia tak nak kamu tahu dekat point A tu ada moment, dia tak nak bagi hint, dia akan buang benda lah ni lah. Determine the horizontal and vertical ni tak mau, dia kata determine the reaction at A and B. So you should know dekat A ada moment, ada satu force kat sini. Okay, so sekarang ni kita nak start kat mana? Nak pakai apa? Nak pakai equation apa? Dekat A boleh ke macam? Pakai equation lah. Nak dekat A, okay, pakai apa? Moment dekat A. Pakai moment kat A. Moment dekat A. So boleh tak bagi saya reaction untuk apa? Reaction pula, equation untuk moment dekat A. Okay, kita buat moment dekat A, counter clockwise is positive. Sama dengan kosong. Why it is equal to 0? Because we know that this is equilibrium condition. Okay, so give me the equation that we should put in this moment A equal to 0. Moment about point A equal to 0. Apa yang kami nak tulis kat sini? Negative 0.7. Which is 0.7 mana 0.7? 0.7 mana ni? 0.7 mana? 0.3. 0.7 Oh, 0.3. Negative 0.3. Lepas tu? Darab dengan 100. Okay. So it means we do the 100 Newton first. 100 Newton first. Okay. We set that rotation clockwise. So negative 100 Newton. It's up to you kalau you nak buat dulu distance baru darabkan dengan force, terpulang lah. Tapi saya dah terbiasa macam ni, saya buat macam ni lah. Okay, done. One part. Lain. I think today we only discuss this question. Cepat. Lain. NB darab 0.6 kot. NB darab Bukan. NB. Ya. Oh. Dia ke atas. Right. Imagine that you want to find moment at point A and then this is NB. Okay. If you cannot find the D to times with or to multiply with NB, the resultant NB, then it means you can use Varignon theorem, means you have to resolve into X and Y.
Lepas tu carilah, you kena pakai fx dy, fy dx, macam tu. So, which one that you want to use? Kalau you nak darab direct terus NB ni, dan you kena find lah kat mana dia bersudut 90 tu. Dekat atas ni. Madam, boleh ke kalau macam negative 110 times 0.3 plus NB, apa ke nama dia, dia punya angle dia, cos ni boleh tak? Macam mana tak? Tak dengar lah. Tak dengar. Tak, dia macam you try to speak slowly. Sebab laju sangat. Lecture. NB tu kita ambil dia sebabkan dia punya arrow ke atas. Saya buat ke atas, betul, sebabnya memang dia kena ke atas lah. Yang ni untuk smooth contact tensor tu memang dia kena towards body lah, towards body. Okay, lepas tu dia punya, kalau pakai Verignan dia punya jarak dia ambil 0.2. 0.2 okay, ambil kata cos. you nak ambil. Okay, 0.2. Kamu nak pakai cos apa? 0.2 cos. Boleh kan? Cos apa? Kenapa tak guna sin tu? Pakai sin ni. Tak, you nak pakai sin kat mana? Nak pakai apa? Darab NB darab 12/13. Macam mana? NB darab? Yo. NB darab? 12/13. 12/13. Okay. Kalau you decide 12/13. If you decided to use, okay, 12/13, this one is for component Y dia. So 12/13 komponen Y kan. Jadi komponen Y kamu ni nak kena darab dengan 0.2 ke? Salah. Kalau you pakai komponen Y, this one you should time with, Darab dengan 0.6. yes, okay, 0.6. So you have to times with or to multiply with 0.6 meter. Oh my god, so hard. Okay. Tapi Positif. ini kita nak letak apa? Positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Okay, positif, correct. Sebab Y dia ke atas. Sebab kita dah buat, memang kita kena buat for B, NB ni it should be towards body. So dia buat ke situ. Jadi bila kita resolve kepada komponen Y dia akan ke atas lah. Okay, kemudian X dia ke mana? X dia akan jadi ke kanan lah. Dia akan jadi ke kanan. Macam tu. Okay, lagi? Tolak NB darab dengan Dia punya NB boleh apa? Y dia ke atas, X dia akan jadi ke kiri. Silap pula saya tercakap. Macam ni. Kalau kata kita tak berapa nak ni, buat balik lah. Okay, pecahkan dia, kita tahu ini adalah Fy dia, ini adalah Fx dia. Fx dia akan ke kiri lah. Macam ni. Okay, so ini NB dia. Okay. Ini akan jadi, itulah. Okay. Ini NB 12/13. This one adalah NB 5/13. Okay. So Fx dia akan ke kiri. Okay, lepas tu kita akan ambil Fx lah, because this one you ambil Fy dia. Ni you ambil Fy dia. Okay. So Fx dia macam mana? negatif NB 5/13 darab dengan 0.2. Negatif. Okay, tengok negatif NB ke? Okay, betul. Negatif NB 5/13 times with 0.2 meter. Okay, ada lagi tak that we should put in your calculation? Ada lagi tak?
Is it finished already? Tak ada. Masih. Seriously. Moment. Kalau ini saja salah ni. 20 tu masuk ke? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Moment 20 tu masuk sekali ke? Okay. Kalau you kata dia mesti equal to 0, semua forces kena masuk lah. Dan you dah tahu this is moment dan kena masukkan lah. Ini akan jadi sama macam sebelum ni kita kira. Kena masukkan lah information dia. So yang ini akan jadi negative because our assumption counterclockwise is positive. We have seen in the question given it is negative. Yang ni dia buat clockwise. So negative 20 Newton meter. Okay. Ada lagi tak nak masukkan? Ada lagi tak nak masukkan? Madam, yang NA tu kena ke? Kena masukkan? Yang mana? NA. Yang ni? Ya memang kena masukkan. NA kena masukkan. Because yang tak kira moment force ini. Force daripada NA tetapi moment yang kat sini kena masukkan juga. Jadi kita kena masukkan lah. Dan saya buat kata saya assume dia counterclockwise kan. So jadi saya letak. Okay. Actually kalau nak letak MA pun tak apalah. Tapi kita ingat MA kat sini dengan MA kat sini lain. Ini adalah one of the components. Sebab tu saya tak suka nak letak. Saya takut nanti kamu confuse. Jadi saya biar je M kat sini. But we know that the moment is referring at a fixed collar. So this is your equation for the first one. So kalau kamu tak aware that we have moment at a fixed collar, mungkin you kata dah boleh selesai dah. Sebab ada satu unknown je. Tapi in this case, your equation you have two unknown. So two unknown tak boleh belah. Okay, nak pakai apa ni? Okay, cuba try tulis equation lain pula. Rasa nak pakai apa? Nak try mana pula? Kita tulis kalau fx kita ada dua unknown, NA and B. Fy kita ada nak pakai apa ni? Kalau FY pun ada NANB ke? tak ada masalah, kita tulis dulu. Okay, contoh macam ni. Katalah kalau you decide to use moment dekat B. Moment dekat B you still have two unknown which is NA dengan moment dekat sini. Ada dua unknown. So if you choose to use moment dekat A pun actually dia tidak selesaikan masalah lah. Moment dekat B. Okay. Kalau you buat moment dekat B, you ada dua unknown juga. NA dengan M. So kita ada two unknown. Okay. So M dengan NA. So kalau macam ni pun tak boleh nak buat simultaneous equation. Because this one sama tapi ini NB, ini NA. So moment dekat B is not a right choice lah. Kita boleh tengok yang lain dulu. Kita tengok yang biasa kita buat. Okay, fx, fy. Fx, fy. So kita tulis summation of fx. Summation of fx sama dengan kosong. Okay. Apa yang kita ada dekat sini? So NA, right, kita ada positif NA. Okay, ni pun jangan terlupa. Sebab NA is the resultant because we want the component X dia. So 4 over 5. Okay, and then so kalau kamu tengok ni memang betul lah. Ini memang kita nak arrow dia macam ni. Kenapa saya kata betul lah? Sebab you punya fx for NB dia akan jadi negatif. Okay, NB 5 over 5/13. 5/13. Okay, ni pun kadang-kadang terlajak saya nak tertulis 12 tadi. So ada lain tak? X tak ada kan? Okay, never mind. Don't give up. Masih lagi ada satu equation. Jangan sat lagi mak I pening lah. Sini ada dua, sini ada dua. Macam mana nak selesai? Tengok dulu.
kalau kata kita dah memang blank, then what you can do is try to write the equation. But make sure you punya FBD betul. Kalau kata you FBD kamu dah salah daripada awal tadi dah salah, you tulis equation memang akan jadi salah jugalah. Memang tak boleh nak selesai masalahnya. So sekarang ni Buat equation FY. Untuk FY pun. buat equation FY. So kita tengok untuk FY, summation of FY equal to 0. Okay. So what we have here, kita ada kita buat NA lah. NA positif. Okay. Right, NA is positive. So kalau kamu tengok tadi untuk equation fx ni, satu positif, satu negatif tu boleh rasa lega lah. Betul lah kamu punya support reaction tu. Okay, sebab one positive, one negative is equal to 0. Okay, this one NA kita ada 3/5 positive. Right, and then for NB is also positive. NB it's 5 over salah. 12/13. 12. It's a 12 over 13. Okay. Ini positif, but you don't worry, we have 100 Newton. Negative 100. So maksudnya yang ini ada positif, ada negatif, dan obviously akan ada possibility untuk jadi kosong lagi. Okay lah, betul lah. Tapi yang ini lagi senang nak detect. Yang ini macam sebab ada 3 benda kan. So a bit difficult, but masih lagi macam boleh lah lega sikit kan. Okay. So it's equal to 0. Now you can see that 2 ni, then you can use simultaneous equation. Pakailah salah satu, and because moment A, you pakai moment A, you kena pakai NB kan. So maksudnya sekarang ni your aim is to find NA and B first by using equation fx and fy. Kemudian masukkanlah NB dalam ni. NB dapat M dia. Okay. Dan itulah kamu selesaikan dia. Saya bagi yang ni, nanti kamu kira sendirilah. So kita kena cari, first step you have to find you use simultaneous equation to find NA and NB, then after that NB masuk sini, tinggal cari M sahaja. Settle. Nampak macam susah, tapi ada banyak benda yang you have to be careful lah. Boleh? Boleh. Boleh. Nampak tak ada benda-benda yang kamu kena be careful. Satu, careless mistake yang akan berlaku tadi, bila you draw reaction untuk smooth contacting surface ataupun untuk yang fixed collar ni, you buat NB ni tak sudut 90. Itu kesalahan yang pertama. So kena tahu 90-nya di mana. Kesalahan yang kedua adalah fixed collar you tak letak moment. Banyak tempat tu boleh berlaku kesilapan kat situ. So kalau daripada awal you dah salah, dan bawah ni semua akan jadi salah. So yang ini kesalahan kedua tadi, kalau tak letak moment dah salah dah. Okay, kesalahan yang ketiga, kalau you dah buat semua but then you put angle is not correctly. So itu adalah kesalahan ketiga. Kesalahan yang keempat adalah when you write the equation for moment dekat A, you forgot to put M. Itu adalah yang keempat lah. Banyak lah. Dengan tak letak ni. So yang lain-lain tu adalah careless mistake yang tak boleh dimaafkan lah. Kalau kata tersalah tulis X dengan Y tu macam tak boleh belah lah. Macam tu sepatutnya at this stage you dah boleh tulis NA dengan dah boleh tulis FX dan FY correctly by using 3, 4 macam ni. Okay. Nanti you try dalam kerja ni, saya dah buat dah. Nanti you habiskan lah, selesaikan dia. Okay, we have another 3 minutes. 3 minutes. Okay, this will be the last topic yang kamu kena dalam chapter 3. Okay, last topic yang kamu kena tengok dalam chapter 3. We have 3 kita ada 2 force and 3 force condition lah. Sekejap.
Sepatutnya. Okay. Alright, this will be the last topic untuk kamu lah. Kita ada equilibrium of two force body. Actually, it's just a simple condition yang you boleh buat dalam your punya rigid bodies. Okay, equilibrium of rigid body. So kita boleh detect, okay, like for example, okay, kalau kita tengok we only have two forces, okay. For this condition, like consider a plate is subjected to two forces, kita boleh katakan dia nanti in equilibrium, okay, dia punya moment, okay, kalau kata you ambil dekat F2, okay, the moment F2 kalau you kata okay, the sum of moment about A must be zero lah sebab equilibrium kan. Jadi kita akan dapat kat sini sama jugalah. Kalau kita ambil dekat moment B pun, kalau kita ambil moment dekat B, F1 ini you akan buat is equal to 0 juga. Okay, so basically kalau kita kata to identify two force body ni senang lah. Kalau you nak identify two force body, tengok part tu, kalau ada two force saja kita boleh replacekan dia with the same two forces with the same line of action but different orang kata apa, different sense lah. One is positive, one is negative. Sebab kita tahu moment dekat sini nak pilih A ke nak pilih B, dua-dua tu tetap kosong. Okay, inilah contoh, tak kisahlah dia nak buat macam mana, dia buat macam ni ke. So kita kalau you jumpa macam ni, dia ada two force saja, tak kisahlah kat mana dia buat tapi ada two force. So kita boleh replacekan dia macam ni. Kalau you nampak dia connect ada dua tempat je boleh consider ada two force lah. Contoh satu lagi, okay, F1, F2. Two force member, you tengok two force body, you tengok body tu, okay, you going to use this a lot in machine. Kamu kena detect. Kalau kata dia ada satu part dia macam ni. Okay, kita kata kita dah tanggalkan dia. Right? You tengok ada dua tempat possibility untuk dia ada force. You boleh nampak nanti. Okay? So it's either you put like this. Kita boleh assume lah. Same line of action. Okay, kat sini kita memang tahulah. Kita ambil kat sini, moment dia kosong. Ambil kat sini pun moment dia kosong. Okay, yang ini A dengan B, it should be equal lah. A is equal to B. Is equal to B. So this is what we call two force body. Two force member. Body member sama je lah. So equal magnitude but different sense. One is positive, one is negative. Or you can also change to, you boleh buat juga macam ni, terpulang. Nanti kita buat assumption lah. Kalau kata salah dapat negatif. Okay. Saya baru teringat tadi yang soalan tadi tu, dia bila ada tanda negatif nanti bila nak masuk dalam equation, sebab tadi saya tak minta kamu selesaikan dia, tapi tak apalah, nanti kita cerita dalam chapter 6 ataupun dalam tutorial. Okay, tak apalah sebab saya duduk kerja ni. Okay, yang ni kita boleh buat macam ni jugalah. So to force, kita boleh tukarkan dia macam ni lah. Okay, instead of macam ni lah, katalah macam mana saya nak tunjuk kat kamu. Dia kena ada soalan dia, tak apa, nanti kita tengok dulu. Tak apa, yang ni tak apa, yang ni introduction. Kalau you tak clear tak apa, sebab saya akan bagi esok saya akan bagi satu soalan untuk kamu identify sendiri part mana yang two force, part mana yang three force lah. Okay, kalau three force, kamu kena tengok, okay, dia akan berjumpa pada satu point lah. Kalau kamu tengok satu part tu ada three forces. So they will it will have a tendency to have a three force body. Three force body ni nanti kamu akan tengok dia punya dia kalau you extendkan line of action dia, macam this one dia buat dekat A, dia extendkan. Okay, B dia buat line of action dia, C dia akan buat kat line of action dia akan berjumpa pada satu point. So itu kita boleh katakan, kita boleh simplify the problem. Okay, equilibrium of three force. Tak, saya ambil ada satu soalan jap.
Okay. Cuba kamu tengok yang ni. Okay, kalau kamu tengok ni, soalan ini, right. Kita boleh consider dia sebagai 2 force member ke 3 force member. So macam mana kamu nak consider, kamu kena draw FBD dia dulu. Kamu kena draw all the reaction force, all the support reaction yang dekat soalan ini. Baru kamu boleh nampak this body is subjected to 3 forces ataupun 2 forces. So kalau kamu tengok kat sini, without, katalah you dah draw FBD tu dalam kepala, you rasa yang ni 3 force body ke ataupun 2 force body? Force. Ha? Saya rasa tu force. 2 force. Okay, kalau you kata 2 force, okay. So kalau you kata you confused, apa yang perlu kita buat dulu, kita draw, macam tadi saya kata, we have to draw the FBD, we have to put the reaction force dia, support reaction dia. So dekat C, okay, we know that 300 Newton. Okay. 300 Newton. Dekat A is roller. So nak letak macam ni roller. Ke atas, ke bawah, ada angle. Dia ke atas. Vertical. Okay, vertical. Ada angle vertical. Okay, 90 kat sini lah. Okay. This one is a pin. Okay, pin. Tadi kata medium cakap, macam mana boleh jadi 4N? Okay, tak apa. Ini A, right? Ini kita kata BX. Ini kita kata BY. Ini macam ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Tu tak ada pula macam tadi 3, 2 tak ada. Okay, kalau kamu tengok dia continuous, dia sambung ni. Dia sambung. Okay, jadi this body kita ada 300 BX. Okay, force from pin. Ini force daripada roller. Tapi ingat tak saya kata that pin dia boleh jadi 2, sama ada you pakai BX, BY ataupun you can change to dia punya resultant dia. Okay. Tapi ataupun dia boleh change ke pada resultant dia. Satu. NB. Okay. Saya assume dia ke sini lah. Saya assume dia ke sini. Kalau macam ni sebenarnya macam salah ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok, ini saya punya FX, ini saya punya FY. Okay, nanti dalam FBD tak payah lukis ni lah. Ini dalam kepala kamu lah. Kamu dah tahu dah FY dia ke atas, FX dia ke kiri. Tapi kalau kamu tengok logik tak? Logik tak? Tak, sebab dua-dua positif. Okay. So maksudnya sepatutnya FX saya akan jadi ini sebabnya kita Kanan dan FY ke bawah. Katalah kita tak tahu, katalah kita malas nak fikir dulu kan. Katalah kita malas nak fikir. Okay. Katalah kita malas nak fikir, tak apa, kita remain dia macam ni. Okay. Nanti kita kena betulkan dia lah. Okay. So ini NB 300 NA. Okay. Kita kata this is a 3 force body ataupun 3 force member. Dalam kes ni body lah sebab dia satu saja. Tadi dia kata bila you draw, bila you extend the line of action, dia akan berjumpa pada satu point. So ini senang lah. Straight kat sini, straight kat sini. Ini kita boleh detect. Okay, kalau you nak letak force ni, you kena make sure, okay, imagine straight lah. You kena make sure you boleh betul-betul confirm angle dia memang boleh dapat dengan correctly. Okay, macam mana kita boleh tahu sebab ini memang dia bagi, kita boleh nampak dah terus. Ini 240. Ini adalah 180 mm. So we know that we can find the angle lah. Tak kira lah angle ni ke ataupun angle dekat sini ke, kita boleh cari. Okay. So kalau kamu tengok, okay, ini 3 force lah. 3 force lah, saya tukarkan pin tu kepada ni. Sebab pin kita kata kita boleh buat ke kiri ke kanan, Y dia tak apa, X dia tak ada masalah lah. Okay. So sekarang kita tukar pada satu ni dulu. Sepatutnya kamu try buat. Okay, ini satu point lain lah. Okay, so sekarang ni ada 3 force. Macam mana kamu nak buat? Kita gunakan yang force triangle lah to solve the problem. So kalau kita nak tengok untuk force triangle, dia mesti close loop. So this one confirm memang ke atas. Okay, ini memang confirm adalah ke kiri. Jadi kita tahu dah. Kalau kita nak buat, okay.
NA. Okay. Kita tak pakai untuk 3/4 dan 2/4. Biasa 3/4 lah, kita biasanya tak pakai rectangular component lah, ataupun kita memudahkan, biasa kita pakai force triangle. Kita nak mudahkan dia sebenarnya. Tadi kita ada 4 forces, now we can replace with 1. Kita nak memudahkan cara. So 300 kita nak sambung 300 Newton kat sini. Ini NA syaratnya memang you dah confirm lah, lagi mudah. Kalau you tak confirm yang ini, memang you akan pening sikit. So sini NA 300. Okay, because we're going to use force triangle, dia mesti head to tail. Jadi kalau you imagine, kalau you buat macam ni, salah lah NB. Kenapa salah? Sebabnya dia tak close loop. Dan sebab NB ni you buat assumption, pin kita boleh letak sebarang ikut suka awal-awal. Assume dia ikut suka hati. Jadi kalau tadi saya assume X dia ke kiri, dia punya Y dia positif ke atas, by right sebenarnya salah. Tapi katalah saya tak tahu, saya assume dia macam tu, tapi bila nak sambung dia jadi tak complete. Dia bukan close loop. So saya tahulah NB saya salah. Sepatutnya NB saya bawah. Okay. Jadi saya tahulah sepatutnya saya kena buat NB saya macam ni. Nah baru nampak logik, sebab 300 ke sana, ini mesti 300 ke kanan. So NA ke atas, NB kamu Y dia mesti ke bawah. So this is the closed loop dia. Lepas tu you dah tahu dah. So tinggi kat sini adalah 240. Okay. Kemudian yang ini 018, you boleh cari angle kat sini. Cari angle dekat sini 90 lah. Okay. So berapa? Yang angle dekat sini berapa ni? Angle dekat sini. Dah pukul 11 dah. Tak apalah. Dah pukul 11 dah. Nanti ada kelas kan. So yang ni cuba gunakan. Okay, saya nak nanti kamu buat dua cara. Pertama adalah cara biasa yang mula-mula yang saya ajar adalah kamu buat 2 forces. Okay, gunakan rectangular component. Maksudnya kita buat FBD dia. Okay, NB X. Ataupun you nak letak BX pun boleh. Yang ni NB Y. Ini 300. Ini adalah A. Okay. Cara pertama, you gunakan rectangular component. Summation of fx kosong berapa, summation of fy kosong berapa, moment. Okay, try yang first. Yang kedua, you gunakan ni cari angle. Gunakan force triangle, cari. Lepas tu compare, dapat tak value yang sama. Try lah. Yang tadi try dengan yang ni try. Boleh? Tak ada 11 lah. Saya pun ada kelas lain lagi. Saya kena cakap lagu dah, terapu dah ni. Kalau tak faham tak apa, nanti cuba buat latihan dan kalau boleh tunjuk saya lah siapa-siapa yang nak ni. Ataupun nanti saya bagi, buat latihan ni lah, latihan ni dengan yang tadi tu. Yang tadi tu tengok macam mana. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa tak? Baik. Sebab dah 11 minit dah. Lagi you pun ada kelas, saya pun ada kelas lain ni. Tak ada medium insyaAllah. Tak apa. Tomorrow nanti kita akan sambung lagi yang 2 force dengan 3 force minggu ni. So minggu depan, tak tahu lah, minggu depan akan masuk chapter 4 kot. Macam tu. Okay, so kalau tak ada. Esok ada kelas madam. Besok ada lah. Apa dia? Apa dia Nabil? Esok ada kelas tak? Adalah, kenapa? Oh! Esok public. Ya betul. Wah, mana nak ganti ni? Dah lagi delay. Nak ganti bila ni? Nanti fikir. Bagi tahu saya tarikh. Yang semua boleh confirm. Buat pukul berapa, petang ke apa ke. Yang Nabil nanti bincang nak buat kelas ganti 2 hours tau. 2 hours ni banyak ni. Okay.